Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat petang saya ucapkan. Selamat kembali ke perlawanan Selangor Champions League 2021. Perlawanan ke-11, perlawanan kumpulan A yang akan menyaksikan dua pasukan yang cukup dikenali di dalam saingan pentas Selangor Champions League, iaitu Shah Alam Clasico FC menentang Puchong Fuerza. Sama saya Nuruddin Al-Bakri dan ditemani rakan setugas Ruzaidi Tamzi. Ya, terima kasih Dino. Satu perlawanan yang cukup menarik untuk kita saksikan pada hari ini. Dengan kedua-dua pasukan ketika ini sudah pun berjaya meraih 3 mata pada perlawanan yang pertama. Dan dalam misi untuk meraih 3 lagi mata pada hari ini untuk Pengadil sudah pun meniupkan whistle sepak mula yang diambil oleh pasukan Puchong Fuerza. Terus hantaran ke atas dikeluarkan mereka daripada menyusun gerakan balas. Sewaktu Klasiko sebentar tadi yang melakukan ketika gerakan ini Azmir tengah. cuba mencari Amir Safwan. Ada ruang Amir Safwan melepaskan empatan. Oh, gol! Maestro Shah Alam Clasico membuktikan kenapa beliau digelar pemain bintang. Amir Safwan dengan gol pendahuluan buat pasukan Shah Alam Clasico. Jaringan yang cukup menarik. Rempatan cukup baik Ruzaidi. Satu jaringan yang cukup baik. Kita dapat lihat di sini satu lorongan di bahagian tengah. Berjaya memperdayakan pertahanan, kemudiannya beliau memilih untuk melakukan percubaan dengan kaki kiri. Jadi Amir Safwan membuka tirai jaringan. Satu percubaan berjaya menewaskan penjaga gol. Satu kedudukan yang cukup baik ketika ini Dino. Satu acahan dari kaki kanan. Kemudiannya memilih untuk menolak ke bahagian kiri untuk melakukan percubaan dengan begitu selesa Dino. Mungkin Danish Yahya Akan terus menghimpit dan cuba untuk memenangi situasi tersebut. Azmir. Sekali lagi Azmir cuba mencari Amir Safwan, berjaya merampas bola tersebut. Banyak ruang Azmir kepada Syazwan. Syazwan Nasaruddin akhirnya berjaya mencetak gol kedua buat pasukan Shah Alam Clasico. Rempatan lerek yang berjaya menewaskan Nur Iqmal kali ini. Ya Dino, satu percubaan lerek yang cukup baik. Kita lihat bagaimana Syazwan di sini melakukan satu percubaan lerek, berjaya untuk menghasilkan gol kedua buat pasukan Klasiko. Dikala kita memperkatakan tentang peluang Puchong sebenarnya Dino untuk mendapatkan gol penyamaan, sebaliknya yang hadir adalah Klasiko melalui jaringan yang dihasilkan oleh Syazwan. Bijak Dino, percubaan tenang daripada Syazwan untuk menghasilkan gol kedua buat pasukan Klasiko. Ya, sekali lagi saya kira mungkin Danish sebenarnya yang dipetak 52% memihak kepada Puchong Fuerza, 48% untuk Klasiko. Dan ketika ini Syazwan Nasaruddin. Wah, gerakan yang cukup baik. Terkaku tergamam juga kita sebenarnya. Syazwan Nasaruddin dengan gol kedua pribadi beliau pada malam ini, Ruzaidi. Ya, cemerlang pemain ini Syazwan Nasaruddin. Sekali lagi lihat bagaimana beliau bijak untuk menempatkan dirinya, untuk memperdayakan pertahanan, kemudiannya melakukan satu percubaan. Sedikit membias percubaan itu Dino. Itu yang menyukarkan kedudukan penjaga gol untuk menyelamatkan percubaan sebentar tadi. Walaupun percubaan itu sebenarnya tidaklah begitu kencang, namun ada refleks yang menyebabkan keadaan menjadi sukar buat penjaga gol. Ada ruang di sana Dino. Zaidin, hantaran, cuba untuk mencari Nazrin. Namun Nazrin gagal untuk mendapat kontak yang kemas terhadap bola tersebut. Satu hantaran yang baik sebentar tadi Dino sebenarnya daripada pemain Puchong. Kita lihat bagaimana dia menghantar bola ini. Berjaya untuk dihalang seketika. Kemudiannya dapat kepada Nazrin dengan jarak yang begitu dekat. Juru ini Namun terus mencari Nazrin dan tepat kedekapan, dan ada kekasaran yang dilakukan oleh pemain Puchong Fuerza sebentar tadi. bukan sekali tetapi 2 kali cemerlang untuk memperhentikan percubaan itu, dan whistle penamat Dino. Ya, whistle akhir sudah pun dibunyikan oleh pengadil perlawanan. 3 mata kali ini berpihak kepada SA Clasico, menewaskan pasukan Puchong Fuerza dengan 3 gol, masing dijaringkan oleh 2 gol Syazwan Nasaruddin dan 1 gol oleh Amir Safwan.
Aksi yang cukup memukau dan pendapat anda tentang perlawanan kali ini, Ruzaidi? Ya, satu perlawanan yang cukup menarik untuk kita saksikan. Yang pada mulanya agak seimbang, kemudiannya klasiko dengan beberapa Sejujurnya saya tidak menjangkakan kita boleh menang 3-0 sebab kita tahu Puchong Faizal merupakan sebuah pasukan yang baik. Tapi saya ada dapat mendengar juga mereka menghadapi sedikit masalah dari segi pemain kerana pemain mereka ada yang terkena COVID. So mereka kekurangan beberapa key player. Walau bagaimanapun sama juga dengan klasiko, kita kehilangan dalam 4 key player. Tapi memang saya jangkakan untuk game match ni memang perlawanan memang akan sengit. Cuma alhamdulillah lah, maknanya malam ni pemain-pemain klasiko klinikal, maknanya menjaringkan gol dengan peluang-peluang yang teridang lah. Ini yang saya rasa kelebihan buat klasiko ialah kerana pemain-pemain kami sudah bermain bersama-sama sudah lama. Jadi chemistry antara pemain tu, antara pemain serangan dan midfield tu memang kita tahu ada. Dan nampaknya malam ni kita dah boleh lihat bila counter attack tu, maknanya bila mereka bergerak sama-sama sekali, kita boleh lihat link up play antara mereka sangat efektif dan berkesan. Dan alhamdulillah Syazwan berjaya menjaringkan 2 gol malam ni. Okey, minggu lepas pada perlawanan minggu pertama kita unlucky sebab kapten pasukan kami patah hidung dan beliau terpaksa rehat dalam maybe 3-4 match. Malam ni walaupun ada sedikit nampak kecederaan, tapi kami bertindak untuk mengambil langkah selamat dengan mengeluarkan pemain-pemain utama sebab kita tahu SCL kali ini jarak antara perlawanan game week 2 dan game week 3 agak dekat, semua agak compact jadual. So penting untuk kita banyak buat rotation dan alhamdulillah dengan scoreline yang dah leading tadi saya dapat saya berasa tidak sukar untuk saya mengeluarkan pemain-pemain utama dan menggantikan pemain-pemain sempanan. Saya pun tak nak ulas panjang-panjang, tapi nak cakap tahniah pada klasiko. Saya terpaksa mengaku diorang main lebih baik daripada kami untuk game malam ni. Okey, so nak cakap merencat tu confirm lah. Bila 10 lawan 11, confirm akan rencak. 10 pemain kekurangan satu player memang akan dengan situasi yang kita nak mengejar, so memang akan merencat kan. Tapi itulah bola sepak. Bila dah terkena macam tu, kita terima je lah. Tapi kita cuba try usaha juga nak dapatkan gol, tapi walau bagaimanapun kira gagal lah untuk hari ni. Okey, sebab dalam keadaan yang kita bermain liga ni dalam keadaan COVID-19 ni, so kita tak boleh nak jangka. Dengan budak-budak saya pun ada yang kena COVID-19. So actually kalau tengok daripada first game dan second game, lebih kurang 8-7 player yang bukan dalam yang main first game. So saya tak terkejut walaupun kalah, tapi saya dah tahu budak-budak saya usaha sebab saya tak nak terlalu bergantung pada kesebelasan utama tu. So saya register 30 player lah harapan saya. Cuma hari ni mungkin tak menjadi, tak ada rezeki, tapi kira diorang dah bagi all their best. So I appreciate for their effort.